Assalamualaikum, Imran Sukses here. Selamat malam buat anda semua. Okey, malam ni kita akan belajar tentang memahami Bitcoin. Okey, first class kita dah belajar tentang fully on part of cryptocurrency, ya, okey, secara basic. Okey, so malam ni kita santai-santai, tak ada yang terlampau stres. Kita akan start memahami Bitcoin. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pasaran kripto atau pasaran cryptocurrency tidaklah susah untuk difahami. Okey, ini adalah panduan asas untuk memahami dunia kripto. Okey, this is pengenalan. Okey, apa itu Bitcoin? Okey, kita dah tahu. Kelas yang lepas kita dah belajar pasal tentang a little bit tentang kripto. Sekarang kita fokus pada Bitcoin. Bitcoin adalah mata wang digital pertama yang dicipta dalam dunia cryptocurrency. Bitcoin dicipta untuk menampung kelemahan mata wang fiat dengan menawarkan bayaran lebih pantas dan selamat tanpa melalui pihak ketiga. Okey. So kita kena faham. Okey, cryptocurrency iaitu telah menciptakan, dia dicipta daripada teknologi ataupun kita panggil teknologi blockchain. Blockchain mencipta Bitcoin dan XRP, ETH dan banyak-banyak lagi lah. Okey. So bila kita cerita pasal Bitcoin, Bitcoin is a peer-to-peer. Maksud peer-to-peer ni maksudnya dia adalah salah satu medium yang kita gunakan untuk memudahkan kita punya proses tukar ataupun proses nak memindahkan duit. Okey. Contoh macam saya ada Bitcoin. Saya nak hantar pada orang lain. Saya tak perlu melalui bank. Saya boleh hantar terus pada dia. So itu memudahkan satu sistem peer to peer. So kita kena faham yang kedua, jumlah Bitcoin hanya terdapat 21 juta unit di dunia. Selepas semua 21 juta unit selesai diterbitkan, tiada lagi Bitcoin yang akan diterbitkan. So ini merupakan salah satu benda yang kita kena faham, iaitu supply Bitcoin ini terhad, iaitu limited. Bila limited, kita faham yang satu benda yang limited, dia akan menjadikan harganya sangat-sangat bernilai. Okay? Kemudian bahasa mudah, Bitcoin adalah mata wang internet dan tiada dalam bentuk fizikal. Bitcoin turut dikenali sebagai aset digital atau aset kripto. Okey, kita pergi pada siapa cipta Bitcoin. Bitcoin dicipta oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dan kemudian diperkenalkan dalam pasaran pada tahun 2009. Okey, sampai hari ini kita tak tahu. Kita tak tahu, tak pernah tengok pun Satoshi Nakamoto. Okey. Okey. Okey, kita pergi pada okey. Kita pergi pada peer to peer. Peer to peer ni adalah sistem tanpa melalui pihak ketiga, iaitu kita tak ada orang ketiga. Kita terus direct bypass bank. Kalau contoh kita kat sini, bank kat tengah. Kita tak payah lalui bank, kita bypass bank terus. So itu adalah salah satu kelebihan peer to peer, P2P. Kita ada macam-macam lagi, XRP dan sebagainya. Itu kita akan kupas next class. Okey, apa itu decentralized? Decentralized ni bahasa mudah dia macam ni lah tuan. Tuan-puan, bahasa mudah dia kita sebut kat sini pengagihan kuasa pusat. Bererti bahasa mudah sesuatu yang tidak dikawal oleh kerajaan. Kerajaan memberikan kuasa pusat kepada kita untuk mengawalnya. So itu yang specialnya cryptocurrency ni, yang tak ada kat tempat-tempat lain. Because of what? Because of cryptocurrency ni sangat-sangat bernilai, iaitu bila bernilai, dia potential dengan sistem decentralized, kita tahu ekosistem dia akan berkembang dengan begitu pantas. Okey, wang kertas ringgit dikawal oleh bank negara, jadi dia disebut centralized currency. Okey, macam kerajaan ni dikawal oleh government, centralized government. Tapi Bitcoin ini berbeza. Dia adalah decentralized because of why? Because of dia menggunakan sistem blockchain. Dan sistem blockchain tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Sesiapa pun tidak mengawal blockchain teknologi. Okey, why blockchain? Macam saya pernah katakan kelas lepas, sistem decentralized, tak berpusat, mencatat segala transaksi yang dilakukan. Yang dilakukan maksudnya dia ada per blok transaksi yang tercatat. Transaksi dilakukan tanpa orang tengah. Kita tak ada third party, tak payah melalui bank. Kita boleh hantar siapa saja kita nak, di mana saja kita berada. Selamat dan tidak mudah digodam. Tuan-puan, selamat. Kenapa selamat? Kalau tuan-puan dah masuk skim cepat kaya, tak selamat lah. Tapi kalau selimpan di tempat yang betul, dia selamat. Lebih transparent dalam setiap transaksi. Kita tahu berapa banyak charge kita kena apa. Atau apa-apa yang jadi dalam urus niaga kita tahu. Tapi lainlah kalau kita invest di tempat-tempat lain. Kita belum tahu berapa banyak duit diorang dah buat. Mungkin government dah buat banyak duit, tapi yang kita dapat hanya sedikit saja. Sedikit portion saja yang kita layak dapat. Sebab apa? Sebab semua duit kita dikawal oleh centralized government. So centralized government is a term untuk mengawal duit rakyat je. Itu je sebenarnya. Okay? Mungkin ini adalah ayat yang kasar, tapi you kena terima hakikat.
Apa itu mining Bitcoin? Kita kena faham, Bitcoin ini supply dia dikeluarkan disebabkan oleh mining. Mining Bitcoin merupakan salah satu untuk mendapatkan Bitcoin, melakukan aktiviti mengesahkan, merekod, menyimpan transaksi mata wang. Okey, aktiviti mengesahkan ni apa maksudnya? Merekod dan menyimpan dipanggil mining. Miner pula adalah orang yang mining. Okey, orang yang ada mesin, iaitu ada GPU, okey, dia ada komputer. Satu aktiviti yang kompleks untuk dibuat, oleh itu aktiviti ini diselesaikan oleh komputer. Okay, that's why dia guna sistem komputer. Okay, komputer yang sangat-sangat kompleks. Okay, dan kita sebagai orang yang menjalankan mining ini digelar miner. Okay, kita pergi pada cerita lain, iaitu apabila kita ingin melakukan pembayaran online, kita akan menggunakan orang tengah, iaitu bank. Okay, orang bank itu kita panggil itu third party, yang mana dia mengesahkan bayaran, merekod transaksi and everything, dan kita panggil dia third party. Tapi dalam kripto, okay, jual beli tidak melibatkan pihak ketiga, bahkan tidak dikawal oleh sesiapa. Jadi siapa yang akan mengesah, merekod dan menyimpan segala transaksi yang berlaku? Siapa kalau bukan kita? Okay, kita lah yang akan melihat macam mana komputer itu dia komputer punya sistem ni, dia sangat-sangat kompleks tuan-puan. Okey, jadi miner yang mining Bitcoin ni, komputer ni yang hebat, yang canggih ni akan mengesahkan, merekod dan menyimpan segala rekod transaksi dalam bentuk blok-blok. So, kripto ni akan dirilis by block. Dia ada blok ni. Kalau lengkap satu blok, dapatlah reward. Okey, setelah selesai mining satu blok, miner akan dibayar upah menggunakan BTC. So, setiap 10 minit, okey, dia ada satu term lagi. Saya akan cerita. Yang mana jumlah BTC yang akan diberikan kepada miner mengikut halving semasa. Dia ada by halving pula. Inilah kita panggil halving ni, senang cakap, tak payah nak faham lebih pasal ni. Senang cerita, halving ni supply Bitcoin makin berkurang. Bukan supply dia berkurang 21 juta tu, tak. Supply dia dari sudut yang boleh di-mining oleh orang-orang kat dunia ni. Berarti nak dapat Bitcoin tu dah jadi susah lah, terhad. Itulah sebabnya kenapa lepas setiap kali berlaku halving, harga dia naik. Ya, harga dia naik gila-gila. Because of what? Because of the supply dia dah terhad, dah limited, dah susah nak dapat. Okay, halving keempat memberi ganjaran sebanyak 6.25 BTC untuk satu blok yang berjaya di mining oleh miner. So kalau miner tu berjaya mining satu blok, dia dapat 6.25. Okay, so apa itu halving? Tuan-puan, saya bawa laju sikit tapi tuan-puan boleh capture ya, saya harap Apa itu halving? Halving adalah peristiwa. Macam peristiwa yang berlaku untuk memperlahankan pengeluaran Bitcoin. Bitcoin ni diperlahankan pengeluaran dia sampai 2040, tak silap saya, 2140 habis Bitcoin di mining seluruh dunia. Tujuan utama memperlahankan pengeluaran Bitcoin adalah untuk memastikan pengeluaran Bitcoin terhad dan permintaan Bitcoin menjadi tinggi di samping bertujuan untuk mengawal inflasi. Kawalan ini akan memastikan nilai Bitcoin terus meningkat di masa depan. So maknanya Bitcoin yang ada kat exchanger adalah Bitcoin yang orang jual beli. Tapi orang-orang yang masih menyimpan Bitcoin ni, semua kebanyakannya dapat Bitcoin daripada mining. Dia mining Bitcoin dan dia simpan Bitcoin tu. Tapi kalau dia nak jual, dia boleh jual lah kat mana-mana dia nak jual, iaitu exchanger yang ada. Okay, kita pergi cara memperlahankan pengeluaran Bitcoin. Kita tengok satu keadaan Miner akan mendapat Bitcoin apabila dia mining kat komputer dia mining, dia dapat satu blok. Okay, ganjaran upah yang diberikan kepada miner akan dikurangkan 50% daripada ganjaran sebelumnya. Okay, maksudnya setiap kali 210,000 blok berjaya di mining, contoh upah untuk satu blok 50 Bitcoin. Satu blok yang berjaya di mining oleh miner, satu blok 50 BTC. Next halving, iaitu katalah 2024, bulan Mei, Januari, Februari, bulan Mac 2024, satu blok jadi 25 Bitcoin. Makanya orang miner seluruh dunia ni akan mining. Lengkap satu blok, reward ni akan dibedakkan, dibahagikan pada miner. Okay, purata untuk selesai 210,000 blok akan mengambil masa 4 tahun. Dia bukan senang-senang nak mining satu blok ni. It takes a lot of time. Oleh sebab itu, halving berlaku setiap 4 tahun. Okay, apabila miner selesai mining 210,000 blok. So, the expectation 4 years lah. After 4 years, dia akan berkurang 50% untuk next halving. So kita tahu yang Bitcoin ni akan jadi makin lama makin hilang lah, makin dia punya pengeluaran dia makin limited. So itu yang saya bagi tahu kenapa harga Bitcoin tu naik selepas halving. Sebab orang dah pegang Bitcoin. Orang-orang lain yang baru nak masuk ni, apa dia nak buat? Dia nak beli kat mana? Dia kena beli kat exchanger. Bila dia beli exchanger, dia create a demand. Bila dia create a demand, itu yang kenapa harga tu naik. Because of demand. Tuan-puan, because of demand Kita tengok
Bitcoin halving day sudah berlaku 4 kali, dah berlaku 2009. Yang pada awal ni time dia orang tak percaya Bitcoin, 2012, 2016, 2020, tahun lepas 6.25 Bitcoin per blok. 2024 3.12 Bitcoin per blok. Bayangkan daripada 50 turun sampai 3.12. Maknanya miner ni kat dunia ni dah orang kata sekarang ni nak mining pun dah tak berbaloi nak dapat, sebab mesin semua ni bukan murah. Setup, electric and everything. Setup saja dah makan berpuluh ribu, berbelas ribu kalau nak setup biasa punya. Okay, kalau guna Bitminer lah apa-apa yang ada, makin teknologi makin canggih. So, it's not easy ya nak mining, sebab tu ramai orang daripada kau buang duit kat mining, lebih baik beli saja kripto. Ini saya cerita bagi faham. Okay, halving seterusnya dia jangka berlaku pada 2024 di mana miner akan berjaya selesaikan satu blok iaitu 3.12. Halving akan terus berlaku sehingga ke semua 21 juta Bitcoin diterbitkan. Okay, Bitcoin ni diterbitkan 21 juta dah lengkap semua, maka Bitcoin terakhir akan habis pada 2041. Tak silap 2140, saya salah ni. Okay, betul tak? Okay, kita tengok Okay, jumlah pengeluaran Bitcoin selepas setiap halving 2009, 50 Bitcoin darab 210,000 kan blok per blok yang saya cakapkan tadi, 10.5 juta. Okay, ini adalah unit yang dikeluarkan. Lepas tu dia ada 5.25, 2.625, 2020 ada 1.312. So total BTC ada 21 juta. So maknanya dia akan kira sekarang ni yang ada kat market banyak ni. Okay, maknanya ada lagi Bitcoin yang akan di-mining oleh miner untuk Bitcoin tu dapatlah. Okay, bila orang yang dapat, contoh dia dapat 2009 10.5 juta. 10.5 juta ni banyak. So siapa yang dapat coin ni? Coin ni bila once dia dapat dalam wallet dia, dia boleh transfer ke exchanger. Exchanger dia jual. Bila dia jual, itu yang dia create supply and demand tu. Yang mana orang jual, ada orang beli. Itu yang menyebabkan harga dia makin naik because of supply dia yang limited. Okay, kita pergi. Tuan puan tak ada Bitcoin tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau nak ada duit banyak, tak tahu nak buat apa, nak simpan buah katil, bolehlah simpan Bitcoin. Apa itu Satoshi? Kita panggil Bitcoin ni dalam bahasa kasar dia satu Bitcoin. Itu yang kita tahu because of Bitcoin value dia tinggi. Okay, betul tak? So, apa itu Satoshi? Satoshi value is unit terkecil dalam Bitcoin. Kalau dalam satu Bitcoin kita pecahkan satu Bitcoin, kita huraikan, dia ada nampak kat sini satu Satoshi. Okay, kita tengok satu Satoshi bersamaan dengan 0.001 Bitcoin. Kalau 10 Satoshi bersamaan berapa? 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million. Ada 100 million Satoshi equal to 1 Bitcoin. So 100 million Satoshi. Mungkin nanti in the nearest future, tuan-puan, mungkinlah kita cakap dalam tahun 2000 berapa? 2015 tak? 2028 ataupun 2030, mungkin 2040. Mungkin nak beli sayur kat pasar, ambil satu Satoshi. Mungkin nak beli sayur kat pasar 10 Satoshi. Nak beli ayam, mungkin guna 10 Satoshi. Nak beli ikan yang mahal, ikan tenggiri, ikan merah, dapat 100 Satoshi. Mungkin nak beli satu biji Lamborghini perlukan 10 million Satoshi. Nak beli satu biji Lamborghini 10 million Satoshi bersamaan dengan 0.1. Tuan-puan yang mana ada hari ni dah boleh beli Lamborghini dah nanti. Okay? Tapi kena sabarlah sikit. Okay? Beli second tak apa. Kenapa kripto penting? Tuan-puan, ini part yang sangat penting. Saya dah ulas tadi, saya dah cerita tentang Bitcoin mining, kenapa mining untuk senang cakap, untuk mengeluarkan Bitcoin ni secara perlahan supaya dia dapat create demand yang tinggi. Okay? Kita kena faham, mata wang fiat hilang nilai, tuan-puan. Kita kena faham sangat-sangat. Hari ni inflation berlaku dengan begitu cepat. Kalau dulu kita boleh beli RM1,000, kita boleh beli 10 barang. Tapi tahun depan 8 barang saja kita boleh beli dengan RM1,000. So itu nak bagi tuan-puan faham. Ada gaji RM1,200 pun tak cukup because of inflation yang makin meningkat tahun ke tahun. That's why everyone have to invest in cryptocurrency. Kenapa? Because of inflation, tuan-puan. Anak muda tak boleh beli rumah, tak boleh beli kereta. Because of what? Because of inflation. Tuan-puan, hari ni tanggung hutang yang banyak. Dah umur dah 40, dah umur 50. Why? Because of inflation, tuan-puan. Sedar tak sedar, this is the fact. Tak ada siapa nak lawan fact ni. Cuba hantar Kementerian Kewangan main cerita benda ni pun dia tak boleh jawab. Because of inflation yang berlaku dalam kalangan kehidupan kita hari ni. Tak boleh lari. Tahun depan mungkin lagi tinggi, 2 tahun lagi tinggi. Tuan-puan melengah-lengah, lambat-lambat keadaan, apa pun takkan jadi dalam hidup, tuan-puan. Penawaran Bitcoin terhad. Tuan-puan kena ingat, duit kertas dicetak dengan begitu banyak. US dollar bercetak duit kertas macam seumpama duit kertas itu disandarkan dengan emas seolah-olahnya. Sedangkan duit kertas sekarang dah tak disandarkan dengan emas lagi dah.
Dan hari ni duit kertas itu tidak ada nilai dia lagi dah. Dan duit kertas itu dicetak dengan begitu laju. Dan kita kena ingat, Malaysia ringgit ikut siapa? Malaysia ringgit ikut siapa? Kita dunia, negara dunia ni ikut siapa? Bersandarkan US dollar. Kita ikut US dollar. Bila US dollar collapse, apa kejadi kat MYR? MYR pun will collapse. Itu adalah apa yang berlaku. Kita tak boleh stand alone. Okay, maka cryptocurrency adalah government ataupun kita panggil rakyat punya coin. Coin rakyat, macam ahli politik pula kita kan. Tuan-puan, penawaran Bitcoin terhad. Tahukah anda 21 juta unit Bitcoin dicipta dunia. Selepas ini dah tak ada lagi Bitcoin. Bila Bitcoin dah tak ada, maka Bitcoin is kalis inflasi, tuan-puan. Ada Bitcoin, syukur Alhamdulillah. Ini saya just sharing. Saya pun tak simpan banyak Bitcoin because of saya pun dah terlambat. Tapi terlambat-terlambat pun adalah satu unit. Okay. Tapi the point is, tuan-puan, saya bagi tahu, apa yang penting adalah simpan alternate coin. Saya pun dah tukarkan sedikit-sedikit coin saya daripada Bitcoin ke alternate coin because of saya percaya alternate coin ada potential untuk pergi lagi tinggi. Okay. So, China ban Bitcoin. Kita tahu China ni China ni betul-betul betul-betul ni lah kan. Dia wayang dia kan. Dia cakap dia hentam rakyat dia. Dia hentam rakyat dia supaya rakyat dia tak lagi mining dekat China. Rakyat dia keluar sebab dia nak fokus on digital yuan katanya. Tapi dalam hakikat sebenar dia musuh dalam selimut kita, tuan-puan. Tengok Grayscale Bitcoin Trust. Ini siapa punya? Ini adalah Michael Saylor. Tuan-puan boleh Google dia. Tengok siapa Michael Saylor. Dia ada 632 unit BTC. Kita ada Chinese government, kita ada Black.1 Wrap BTC, US government. US government simpan 70,000 unit, manakala Chinese government simpan 194,000 unit. Tuan-puan bayangkan, Chinese government betapa banyaknya unit yang disimpan berbanding US government, sedangkan US tak pernah ban kripto, tapi China dah ban kripto. So tuan-puan lihatlah, rakyat Malaysia pula, oh China dah ban, kita tak boleh percaya banyak-banyak. Siapa yang bodoh, tuan-puan? Kita diperbodohkan oleh media, kita diperbodohkan oleh sistem, sebuah sistem yang kita telah hidup daripada 1990, yang kita pernah hidup dari 1997. Inilah sistem kita hidup hari ini, sistem yang telah menipu kita hidup-hidup, tuan-puan. We have to change this system. Dan cryptocurrency adalah medium untuk kita ubah segala-galanya, tuan-puan. Okay, so follow more tips. For more tips, info and anything, okay, boleh follow Imran Susai, boleh tengok saya kat Facebook, boleh tengok saya kat Instagram, walaupun saya agak cakap lepas sikit, tapi you boleh follow. You boleh follow saya kat Twitter. Twitter tak aktif, tapi YouTube ada, TikTok pun ada, okay. So tuan-puan, okay, kepada tuan-puan yang nak gandakan income, nak gandakan pendapatan, nak gandakan income dengan cara robot bekerja untuk tuan-puan, generate USDT. This is a legit one, tuan-puan. This is not a scam one. This is not jangan terlalu skeptical, walaupun tuan-puan pernah terkena before this, but this is the real one. Apa yang saya telah bantu ramai orang, klien-klien saya yang letak capital dalam hobi mereka, dalam Binance mereka bukan sikit. Ada yang letak $50,000, ada yang letak $100,000 pun ada. So Alhamdulillah saya dah berjaya bantu mereka. So mungkin ini giliran tuan-puan pula. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.